Baik, untuk bersama Ikon pada kali ini, kita bersama dengan hero negara. Bukan hero negara dalam bidang sukan ataupun bukan hero negara yang pergi berperang, yang menjaga keselamatan perbatasan negara kita. Tetapi hero negara kita pada hari ini, merekalah yang akan berada di barisan paling hadapan ketika operasi kebakaran dan menyelamat. Ikon kita pada hari ini telah pun berkhidmat selama 37 tahun sebagai hero negara. Jadi hari ini kita bersama Ikon Badan Beruniform Bomber. Assalamualaikum untuk yang sedang menonton di TV KPM bersama Ikon, bersama dengan saya Din pada hari ini. Tadi dah nampak dah kan siapakah tetamu kita pada hari ini. Saya kenalkan kembali, bersama dengan saya ialah Tuan Nick. Itu nama mesranya, ataupun Tuan Nick Zulkifli bin Ibrahim, Ketua Cawangan Program Kesedaran Keselamatan Awam Bahagian Keselamatan Kebakaran Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Sekejap lagi saya bagi peluang Tuan Nick untuk perkenalkan diri dia sendiri. Kita dah berborak dah sikit tadi. Nak memperkenalkan diri kepada anda yang sedang menonton di TV KPM. Selamat datang Tuan Nick. Terima kasih. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih tegap. Segak bergaya menggunakan uniform dekat situ. Tapi Tuan Nick mungkin boleh perkenalkan diri kepada penonton yang sedang menonton di TV KPM sekarang ini. Silakan Tuan. Terima kasih Cik Din. Saya adalah penolong Pesuruhjaya Bomber Nick Zulkifli bin Ibrahim. Bertugas di Ibu Pejabat Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Putrajaya. Menjawat jawatan sebagai Ketua Cawangan Program Kesedaran dan Keselamatan Awam. Yang bertanggungjawab di dalam mempromosikan hal-hal berhubung dengan keselamatan kebakaran dan keselamatan di air kepada masyarakat, khususnya dan terutamanya kepada murid-muridlah, untuk memberikan pendedahan berhubung dengan keselamatan kebakaran dan juga keselamatan di air, supaya mengelakkan daripada berlakunya insiden yang boleh menyebabkan kehilangan nyawa ataupun harta benda kepada kita semua. Baik. Dan saya berumur 60 tahun lah. Jadi insya-Allah pada tahun ini saya akan bersara. Bersara wajib. Bersara wajib. Dan saya berharaplah supaya usaha-usaha yang saya taburkan sepanjang lebih kurang 13 tahun di dalam bidang kesedaran awam ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, supaya ianya boleh menjadi orang kata pedoman kepada masyarakat untuk menghadapi hari-hari yang mendatanglah. Baik. Jadi saya juga merupakan anak jati Kelantan. Okey, orang Kelantan. Berasal daripada Pasir Mas. Dan anak yang ketiga daripada 7 orang adik-beradik. Okey. Dan of course lah, telah berkahwin lah. Dan mempunyai seorang anak, satu orang cucu. Okay. Alhamdulillah. Jadi pencen yang bermakna lah. Penuh bermakna. Baik. Tadi saya dengar 13 tahun itu dalam kesedaran awam tu. Tapi kalau dalam pengalaman keseluruhan tu. Untuk perkongsian kita bersama, saya telah sebenarnya saya memulakan pendidikan saya di Sekolah Kebangsaan Lemar, Pasir Mas, Kelantan. Pada tahun 1971. Dan pada tahun 1976, saya telah berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di Sekolah Alam Syah Ceras. Dekat sini? Di sini. Sekolah berasrama penuh. Seorang remaja daripada kampung datang ke Kuala Lumpur. Seorang. Dan menginap di asrama. Jadi merupakan satu perubahan budaya yang amat besar bagi diri saya lah. Jadi alhamdulillah
Saya telah berjaya sehingga tahun 1986 dan saya melanjutkan pelajaran di UiTM di bidang sains gunaan. Dan pada tahun 1985 saya telah menyertai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sebenarnya saya boleh melanjutkan pelajaran, tapi saya fikir untuk membantu keluarga saya kerja dahulu. Dan alhamdulillah kejayaan saya ini telah membantu keluarga saya. Sampai sekarang pun mak saya maknanya dalam keadaan yang selesa lah. Jadi untuk itu saya memulakan perkhidmatan saya di negeri Pulau Pinang. Pada tahun 1987. Saya tak lahir lagi. Tak lahir lagi. Sehinggalah 1997. Di Pulau Pinang waktu di tu. Pulau Pinang masa itu. Kemudian selepas itu saya ke Kedah 97 sampai tahun 2000 dan di Miri, Sarawak. Tempat saya. Tempat saya. Daripada tahun 2000 sehingga 2003. 2003 sampai 2008 saya di sebagai pengarah bomba wilayah Persekutuan Labuan. 2008 sehingga 2010 pengarah bomba negeri Melaka dan 2010 hingga sekarang di Ibu Jabat Bomba dan Penyelamat. Itu dia. Itulah keseluruhan hampir 37 tahun. Habis satu Malaysia. Satu Melaya pusing. Satu Malaya ada pusing. Termasuklah Sabah, Sarawak. Ya, alhamdulillah. Tapi Tony, mungkin ada yang tertanya-tanya. Terutama sekali ialah murid-murid kan, adik-adik, mungkin ibu bapa sekarang ni. Sekarang dah berumur 60 tahun dah. Dari zaman 80-an lagi. Macam mana bila dah habis belajar di UIA tu kan? Macam mana boleh terdetik untuk menyertai bomba tu? Sebenarnya ini daripada kecil lagi. Daripada kecil lagi. Minat ini memang dah ada. Jadi sebagaimana yang saya maklum tadi, saya orang Kelantan. Berhampiran dengan Sungai Kelantan. Jadi saya pun orang kata selalu mandi di Sungai Kelantan ni. Dan di masa saya mandi di Sungai Kelantan ini, beberapa insiden telah berlaku. Di mana sekumpulan remaja wanita mandi manda di Sungai Kelantan lemas. Dan saya tengok tak ada orang yang nak membantu. Masa tu saya umur baru 7 tahun. Saya telah membantu dia orang untuk selamat daripada dibawa oleh arus air. Tuan ni waktu tu dah pandai berenang semua? Dah pandai berenang. Dah biasa dekat dah rumah biasa. dekat dengan sungai. Tapi maklum sajalah, kita bukan proper. Kita belajar berenang pun dengan cara lemas dulu. Itu kan kena tolak lah. Pandai-pandai lah ni sendiri. Ya, sebab itu sekarang ni kita tak mahu benda tu berlaku. Kita menggalakkan ibu bapa untuk membawa anak-anak untuk belajar berenang di bawah program MKAA yang saya katakan tadi. Jadi ini adalah satu inisiatif bomba juga. Daripada situ, maka saya menanamkan sifat bahawa saya ingin membantu dan menyelamatkan orang. Maka dengan itu, alhamdulillah, saya telah ditemuduga sebagai pegawai, masa itu sebagai penolong penguasa bomba. Penolong penguasa bomba dan telah diterima. Telah diterima. Sekali masuk interview, terus diterima. Dipermudahkan. Dipermudahkan. Nak tahu juga sebenarnya, mesti orang ingat kalau bomba je kebakaran. Bomba je kebakaran. Tapi Tuan Nik tadi cerita bermula dari insiden. Mungkin Tuan Nik boleh memberitahu lagi kepada penonton apa sahaja sebenarnya tugasan, skop kerjaya seorang anggota bomba tu selain sebenarnya padam api. Sebenarnya dari segi konsep. Dari segi konsep, Jabatan Bomba mengamalkan apa yang kita namakan Total Fire Safety Management. Total Fire Safety Management. Jadi maknanya segala aspek yang boleh kita akan beri penekanan berhubung dengan keselamatan kebakaran. Jadi sebagaimana yang kita maklum bahawa kebakaran ini berlaku dengan ada 3 benda. Yang pertama itu adalah bahan, yang kedua adalah haba dan yang ketiga adalah oksigen. Jadi kalau kita lihat ini benda ini di mana-mana pun ada. Jadi dengan itu maka apa yang saya nak nyatakan di sini bahawa meluasnya tugas Jabatan Bomba. Dan daripada bertolak kepada Total Fire Safety Management ni, kita juga mengamalkan apa yang kita namakan 3 faktor utama, iaitu dari segi
training, enforcement dan juga undang-undang. Jadi 3 perkara ini yang kita garap menyebabkan menghasilkan tugasan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jadi saya boleh ringkaskan bahawa selain daripada pergi api, selain daripada menyelamat, kita juga membuat pemeriksaan penguatkuasaan undang-undang terhadap bangunan-bangunan dari segi kelulusan dan juga dari segi penghapusan bahaya kebakaran. Di samping itu kita juga menguatkuasakan contohnya peralatan-peralatan kebombaan ini mestilah diberi kelulusan oleh Jabatan Bomba. Pemasangan sistem pemasangan tetap seperti sprinkler dan lain-lain yang ada bangunan juga perlu mendapat kelulusan daripada Jabatan Bomba. Okey, itu dia. Bukan sekadar memadam api, memadam kebakaran, tapi luas sebenarnya skop kerjaya bomba ni. Baik, panjang lagi kita nak cerita. Jadi terus bersama dengan kami di Didik TV KPM bersama Icon, bersama dengan Tuan Nick pada hari ini. Terus bersama dengan kami, bersama Icon di Didik TV KPM Din, bersama dengan Icon pada hari ini, Tuan Nick, penolong pesuruhjaya bomba PPJB. Tuan Nick ni dah keliling satu Malaysia dah, termasuk Sabah Sarawak, bukan di Semenanjung saja. Sekarang ni berusia 60 tahun. Dah pelbagai pengalaman diperolehi, termasuklah mesti ada cerita-ceritanya kan. Mungkin ada pengalaman yang masih segar diingatan tu. Tuan Nick mungkin boleh kongsikan kepada penonton di luar sana. Apa-apa tragedi ke, insiden ke dan sebagainya. Yang ini sebagaimana yang Din telah maklum tadilah. Dan murid-murid pun telah aware bahawa saya telah berkhidmat selama 37 tahun. Jadi pelbagai jawatan yang saya dah sandang. Saya ketua cawangan, saya penolong pengarah, timbalan pengarah dan sebagainya. Jadi beberapa insiden yang saya tidak boleh lupa adalah yang pertama adalah pada tahun 1988. Saya telah memangku pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang. Berlaku pula insiden jeti runtuh. 1988. Satu insiden yang memberikan orang kata satu impak yang besar kepada Pulau Pinang kerana feri dah tak boleh guna, jambatan jam, terputus hubungan di antara pulau dan juga tanah besar. Jadi masa itu kita menggembelingkan semua anggota-anggota seluruh negeri Pulau Pinang untuk menjalankan operasi bagi menangani insiden ini dan alhamdulillah maknanya insiden tersebut telah dapat dikawal dalam masa yang singkatlah. Dan yang kedua adalah peristiwa Jerebu. Jerebu yang berlaku pada tahun 1997 rentas sepadan dan ini adalah julung-julung kalinya kita menghantar pegawai-pegawai kita seramai 1,000 orang. 1,000 orang hantar ke mana? Kita hantar ke Indonesia. Ini yang Jerebu dari Indonesia. Daripada Indonesia ke sini dan kita hantar ke pegawai-pegawai kita di sana. Dan untuk makluman Cik Din, kita hantar dalam masa seminggu. Bukan sehari balik. Dalam masa seminggu kita deploy orang-orang kita 1,000 orang bawa ke Indonesia. Pergi ke sana dengan peralatan-peralatan asas. Peralatan-peralatan yang sebenarnya menyusul kemudian. Dan alhamdulillah kita telah dapat menangani insiden tersebut dalam masa sebulan dan kita telah mendapat pengiktirafan daripada Jepun, daripada Indonesia dan sebagainya. Itu dia rentas sepadan tahu. Bomba kita berkhidmat sampai ke luar negara. Awak tu dan sekarang ni pun dan kita juga telah menghantar pegawai-pegawai kita di Turki. Yang terbaru. Insiden di Turki. Bersama-sama dengan skuad penyelamat SMART. Itu dia. Mesti ada murid-murid yang terinspirasi daripada cerita, pengalaman Tuan Nick. Sebab saya pun rasa macam menarik sebenarnya. Sebab saya pernah tulis dekat cerita-cerita buku saya nak jadi bomba. Betul, banyak orang akan mesti ada. Jadi apa yang saya nak nyatakan di sini bukan hanya slogan yang kita tengok join the Navy, see the world kan. Sekarang itu juga
join bomba, see the world. See the world. Itu dia. Baik, macam mana pula di sekolah aktiviti kurikulum yang melibatkan bomba ni Tuan Nik? Memang saya minat. Aktiviti dengan murid-murid ni memang saya minat. Dan saya percaya sebagai pengarah bomba negeri, saya telah memberi sokongan penuh kepada pasukan kadet. Bukan hanya kita kata dari segi moral, tapi juga dari segi material. Saya membelikan peralatan-peralatan yang perlu untuk kadet bomba. Saya belikan. Contohnya uniform, contohnya peralatan, skop dan sebagainya saya belikan. Yang sesuai lah untuk kegunaan murid-murid. Di samping itu, saya juga telah menginisiatifkan untuk memberikan pendedahan kepada kadet bomba ni. Semasa saya pengarah di Labuan tu, saya bawa kadet-kadet bomba di negeri Labuan tersebut ke balai bomba dan kita bagi dia merasa di mana bekerja di bahagian keselamatan kebakaran, macam mana proses plan, macam mana nak design aspek keselamatan pada bangunan. Kita bagi juga kepada operasi macam mana nak melawan kebakaran dan sebagainya. Jadi kita ikutkan segmen-segmen yang ada di dalam itu dan kita bagi peluang kepada kesemua kadet-kadet ini untuk merasai tentang isu dan cabaran yang ada dengan Jabatan Bomba. Dan dengan itu perkara ini telah menarik minat dia orang ni untuk bersama-sama dengan kita dan untuk menyertai Jabatan Bomba. Menyertai kadet bomba. Pengalaman yang sebenar tu kan? Ya, sebab masa dulu kita bagi semua. Ya. Dengan uniformnya dan sebagainya. Baik, sebab kita tahu untuk aktiviti core curriculum ada banyak kadet yang ada di sekolah. Tuan Nik, mungkin boleh kongsikan apa keistimewaannya kepada murid-murid kadet bomba itu sendiri berbanding kadet-kadet lain? Kalau kita nak cakap, nak mengangkat, orang kata masuk bakul angkat sendiri, jadi tak syok juga kan. Tapi macam saya cakap tadi, dengan menyertai kadet bomba ini sebenarnya adalah merupakan satu peluang kepada murid-murid untuk mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan kebombaan dan juga keselamatan di air. Jadi dengan adanya ilmu-ilmu ini akan dapat membantu murid-murid bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk sekolah, untuk rumah sendiri, membantu ibu bapa dan adik-beradik, serta juga masyarakat. Betul. Kerana ilmu kebakaran ini adalah merupakan satu ilmu yang seharusnya macam saya cakap tadi, kebakaran boleh berlaku di mana-mana kepada sesiapa. Jadi dengan itu murid-murid yang mendalami ilmu kebombaan ini akan dapat menangani insiden-insiden berhubung dengan kebakaran, terutamanya macam mana untuk mengelakkan daripada berlaku kebakaran. Macam mana untuk menghentikan ataupun memadam kebakaran. Dan macam mana untuk mengambil tindakan sekiranya berlaku kebakaran untuk membuat panggilan kepada bomba. Yang keempat, macam mana untuk membuat pelepasan diri supaya tidak terperangkap dan sebagainya. Dan yang akhir sekali adalah mereka ini juga dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan bekerjasama untuk memberikan penyebarluaskan ilmu-ilmu berhubung dengan keselamatan kebakaran kepada masyarakat. Ilmu tu yang penting tu. Yang penting. Sebabnya yang saya cakap tadi, ada setengah tu kita boleh belajar tapi kita tak boleh nak praktik. Betul. Contohnya kita tak boleh nak pergi tembak orang sana, tembak orang sini. Tak boleh nak berperang dan sebagainya. Tapi untuk bomba ni kita belajar dan terus kita boleh praktikkan. Dengan ada pengalaman yang sebenar yang murid-murid kalau jadi kadet bomba tu boleh rasai terus. Boleh naik lori. Boleh naik lori. Truk bomba, lori pula truk bomba. Truk bomba. Itu dia keistimewaannya. Baik, kita sambung selepas ini terus bersama dengan kami bersama Icon Didik TV KPM.
Ya, untuk murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama Icon pada hari ini bersama dengan Din, kita bersama Icon Badan Beruniform Bomber. Kita bersama dengan Tuan Nik Zulkifli Ibrahim bersama dengan kita bercerita berkenaan dengan bomber tadi. Bukan sekadar memadam kebakaran tetapi lebih daripada itu berkhidmat 37 tahun tau. Sedang kita sibuk berhari raya, makan lemang, mereka bersedia walau apa yang terjadi, mereka sanggup mengharungi kebakaran, menyelamat insiden di sungai contohnya. Banyak tahu jasa sebenarnya anggota bomber, bukan saja di Malaysia, pergi ke Indonesia tadi kan. Tuan ni sudah pasti jasa tu sentiasa dikenang, sudah pasti pelbagai anugerah telah pun diterima. Mungkin boleh ceritakan sikit, kongsikan antara anugerah yang telah pun dicapai oleh Tuan Nik. Kalau nak cakap banyak sangat anugerah tak adalah. Tapi di atas jasa dan pengorbanan saya itu, maka saya telah dianugerahkan beberapa penghargaan. Jadi di antaranya adalah yang pertama, iaitu pada tahun saya fikir 1998. Saya telah dianugerahkan dengan pingat Ahli Mangkunegara yang telah dikenankan oleh Yang di-Pertuan Agong lah. Dan yang kedua pada tahun 98 juga saya telah dianugerahkan dengan pingat Khidmat Indonesia. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memaklumkan bahawa pegawai-pegawai kita, pasukan-pasukan kita yang pergi ke Turki, pertama akan diberi anugerah dan yang kedua juga akan diberi elam. Samalah macam saya di masa Jerebu. Sewaktu itu. Yang sama juga. Yang Amat Berhormat sekarang ini juga yang mengumumkan gitu. Masa itu dia sebagai timbalan Perdana Menteri telah mengumumkan satu pingat Khidmat Indonesia dan yang keduanya adalah sedikit ganjaran. Alhamdulillah lah. Betul. Alhamdulillah. Sama dengan Turki, dia akan ada pingat Turki dan dia akan ada ganjaran. Jadi untuk itu saya dapat satu AMN dan satu adalah pingat Khidmat Indonesia dan juga saya dapat satu daripada jabatan iaitu pingat jasa bomba. Pingat jasa bomba. Dan lain-lainnya adalah anugerah perkhidmatan cemerlang lah. Perkhidmatan cemerlang ni saya dapat dah dapat 2-3 kali lah untuk perkhidmatan cemerlang. Baik. Itu antara anugerah yang pernah dikecapi. Itu dia, jasa tu tak terbalas sebenarnya. Bukan mudah, terutama sekali yang berkorban masa, tenaga, nyawa sebenarnya kan. Contohnya yang sampai ke Turki itu juga kan. Mungkin Tuan Nik boleh kongsikan sebenarnya apa kriteria sebenarnya untuk menjadi seorang anggota bomber tu. Murid-murid dah berkobar-kobar ni, saya nak jadi mak, saya nak jadilah ayah anggota bomber kan. Mungkin ada yang murid-murid yang dah besar, baru je menamatkan sesi persekolahan, tengah nak cari lagi cita-cita nak jadi apa tu. Tak terlambat lagi, mungkin boleh kongsi kriterianya Tuan Nik. Pada saya lah, pada saya untuk menjadi seorang anggota bomber, yang pertama adalah kita perlu mempunyai keyakinan diri. Keyakinan diri. Yang kedua, kita mempunyai ke tahap ketahanan fizikal dan mental yang tinggi. Dan yang ketiga adalah kita mempunyai minat. Minat, dan ini adalah juga berkait rapat dengan keseronokan kita untuk bekerja. Yang keempat adalah dari segi pemikiran kita. Maknanya kita mestilah berfikiran positif dan mencari jalan untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatan kita dari masa ke semasa. Nah, yang kelima, kita mesti ada, orang kata dari segi ketepatan masa. Kita mestilah menghargai masa. Yang seterusnya adalah kita juga perlu mempunyai sifat sabar. Toleransi. Sabar tu. Mesti kena ada. Ini adalah bukan satu cabaran kepada kita. Kalau tak ada sabar, memang kita akan sekat jalan saja. Ini banyak yang berlaku. Jadi di samping itu, dan yang paling penting sekali adalah kita mempunyai sikap toleransi. Toleransi, sopan santun yang paling penting lah. Sebab kita
berhubung dengan orang awam, maka kita kena jaga reputasi jabatan supaya maruah dan integriti jabatan dapat dipertahankan. Itu dia kriteria dia. Ada banyak sebenarnya kriteria murid-murid, banyak lagi. Tapi kriteria itu sebenarnya lah yang membentuk siapa diri kita tu. Kan sebenarnya bukan boleh diguna pakai untuk menjadi seorang anggota bomba, tapi semua kerjaya yang murid-murid nak cuburi. Tapi mungkin ibu bapa tertanya-tanya di luar sana, Tuan Nick, bagaimanakah unit beruniform kadet bomba tu boleh membantu dalam pembentukan diri murid-murid tu? Sebenarnya di bawah program Kadet Bomba, kita menanamkan selain dari aspek-aspek yang kita cakap tadi, keselamatan kebakaran di air, bagaimana api berlaku dan sebagainya, itu satu hal. Tapi kita juga menanamkan sikap-sikap. Pertama, disiplin diri. Yang kedua, kita juga menanamkan dari segi kepimpinan. Kepimpinan, kerjasama berpasukan, dan kita cakap tadi toleransi, dan juga percambahan fikiran positif dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan elemen-elemen yang kita garap dan kita buat dengan menggunakan acuan kita yang tersendiri. Maka dengan itu kita telah mengadakan apa yang kita namakan perkemahan kadet. Ada juga perkemahan? Ada perkemahan kadet. Dan perkemahan kadet ini kita buat merupakan satu acara tahunan. Dan kita kumpulkan semua kadet-kadet di seluruh negara. Termasuk daripada Sabah, Sarawak dan sebagainya. Dalam inilah kita nak menguji elemen-elemen yang saya cakap tadi. Kepimpinannya, disiplinnya, semangat bekerjasamanya. Adik, dalam kita punya convention ataupun perkemahan tadi, maka kita akan ada beberapa persembahan, ada pertandingan, ada kawat. Jadi inilah yang menyebabkan murid-murid tadi berminat. Sebab dia nak jadi champion. Dia akan bangga. Betul. Saya champion. Teman-teman nak berlawan, nak berlawan di antara wakil negeri masing-masing ke kan. Dan kita faham bahawa dengan cara ini kita dapat membantu pihak sekolah dan juga murid-murid untuk membangun sasiah diri murid-murid melalui pertubuhan Kadet Bomba. Jangan ingat macam pengakap je ada perkhidmatan. Sebenarnya Kadet Bomba pun ada juga perkhidmatan. Satu Malaysia berkumpul kan. Baik, Tuan Nick, nak tahu juga sebenarnya apa cabaran untuk memastikan aktiviti-aktiviti nilai yang diterapkan dalam Kadet Bomba ni kekal relevan dalam kehidupan murid-murid tu sampai selepas tamat sesi persekolahan. Tamat persekolahan teruslah contoh. Kan? Saya macam saya cakap tadi, di samping perkemahan Kadet Bomba, jabatan juga mempunyai beberapa program yang dibuat sepanjang tahun di seluruh negara. Dan program-program ini memang kita tak tinggal Kadet Bomba. Kita akan libatkan Kadet Bomba. Sama ada di bawah program keselamatan di air ataupun keselamatan kebakaran. Contohnya kita ada kempen, program kempen. Kita akan jemput juga Kadet Bomba untuk menyertai. Kita ada seminar, kita juga akan jemput dia orang. Kita ada program ceramah, kita juga akan jemput. Demonstrasi kita. Maksud saya, setiap program kita akan jemput Kadet Bomba untuk berketerlibatan. Jadi daripada sini, kita harap supaya benda ni akan dijadikan suatu, orang kata, selalu diratibkan dan diamalkan. Maka setelah dia keluar, dia akan terus mengamalkan ataupun mempraktikkan keselamatan kebakaran. Baik dari segi pencegahan kebakaran ataupun melawan kebakaran. Jadi dengan itu kita berharap bila dia keluar daripada sana, dia akan membantu pula masyarakat. Membantu masyarakat melalui pertubuhan-pertubuhan yang telah kita aturkan untuk masyarakat. Contohnya bomba community. Ada. Kadet Bomba boleh masuk bomba community. Kadet Bomba juga boleh join bomba sukarela. Kadet Bomba juga boleh join persatuan suri yang kita buat untuk suri-suri rumah. Dan juga program-program yang saya cakap ini, kempen ceramah dan lain-lain. Dan juga bolehlah disertai oleh
ahli kadet tadi. Luas sebenarnya. Luas. Bagaimana yang saya cakap di awal-awal tadi bahawa kebakaran ini adalah meluas dan merupakan satu perkara yang harus di-tackle secara menyeluruh. Betul. Jadi jangan risau murid-murid ataupun ibu bapa kalaulah murid-murid masuk ke dalam unit beruniform kadet bomber di sekolah tu, ilmu sebenarnya boleh dipakai sepanjang hayat sampai bila-bila. Tak kisahlah terus terjun ke bidang kerjaya ke ataupun sambung ke peringkat universiti pun masih lagi boleh menggunakan ilmu tersebut. Baik, kita belum lagi nak berhenti sebab banyak lagi nak kita bualkan. Terus bersama dengan kami dalam Bersama Ikon Didik TV KPM. Baik, bersama Ikon pada hari ini, Din bersama Ikon Badan Beruniform Bomber, Tuan Nick bersama dengan kita pada hari ini. Jadi harap murid-murid masih lagi bersemangat. Cita-cita tu jangan gentar untuk menjadi seorang ahli anggota bomber. Dengan pengalaman yang cukup luas, Tuan Nick, mungkin Tuan Nick boleh beritahu kepada penonton di luar sana bagaimana Jabatan Bomber dan juga Penyelamat boleh memberi impak positif kepada murid-murid di sekolah, khususnya murid-murid di sekolah. Okey, sebagaimana yang telah saya maklumkan tadi, bahawa Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia menyedari bahawa usaha untuk memertabatkan keselamatan kebakaran dan juga keselamatan di air haruslah bermula daripada peringkat sekolah. Jadi untuk itu, maka kita telah bekerjasama dengan Jabatan Pelajaran untuk menubuhkan beberapa entiti yang saya nyatakan tadi, iaitu di peringkat prasekolah. Kita tubuhkan kelab 3K. Wah, dari prasekolah lagi. Prasekolah lagi. Okay. Untuk yang umur di antara 5-6. Kita mulakan dengan itu. Dan kita susunkan dengan Kadet Bomber. Program Kadet Bomber. Jadi jabatan sentiasa mempromosikan usaha-usaha ke arah peningkatan minat murid-murid untuk menyertai Kadet Bomber, sebagaimana yang saya nyatakan tadi bahawa kita mempromosikan program-program yang sedia ada tadi dan melibatkan diorang masuk ke dalam program-program yang telah kita adakan. Di samping itu, kita juga memperkenalkan beberapa penambahbaikan dari segi pengiktirafan. Okey. Pengiktirafan ini termasuklah dari segi memberikan tanda pangkat, memberikan sijil, dan kita adakan ujian dan sebagainya supaya mencabar minda dia orang ini untuk menarik lagi minat dia orang untuk lebih fokus kepada program Kadet Bomber ini. Dan insya-Allah kita akan pada masa akan datang kita akan memperkenalkan banyak lagi usaha-usaha yang boleh kita terapkan untuk menarik minat ahli-ahli kadet. Rasanya itulah bila masuk apa-apa kadet ke badan uniform ke sebenarnya pangkat itulah. Itu memang kita ada bagi. Pangkat dan juga sijil pengiktirafan. Itu memang murid-murid akan diberikan. Lepas tu lekatkanlah di ada dia punya tanda pangkat dia sendiri. Sajalah saya nak selitkanlah Tuan Nick. Andai katalah murid-murid ada tengok iklan kan mencari ingin menjadi ahli anggota bomber, sebenarnya berapa lama masa untuk menjadi seorang anggota bomber tu, latihannya tu? Sebenarnya dari segi konsep latihan, Cik Din, okay. Kita ni konsep latihan yang diamalkan dalam Jabatan Bomber ni, kita ada untrain, train and retrain. Train dengan untrain, train, retrain. Macam Cik Din. Tak tahu apa-apa berkaitan dengan bomber. Betul. Kita train.
Okey. Setelah kita train sekian lama, di atas kesibukan masa itu ini, dah lupa. Betul. Maka kita kena retrain. Jadi dalam konsep latihan tadi, kita gunakan yang ini. Bermaksud sebagai anggota bomba, masuk saja bomba, mana-mana orang bomba, saya dan yang lain-lain, akan menghadiri kursus asas kebombaan. Okey. Yang ini adalah selama 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Okey. Tak dah lama sangat pun. Yalah, tapi tanpa henti. Tanpa henti. Macam Kalau apa? zaman saya dulu, Cik Din, ya. tak pakai baju. Okey. Tak pakai baju. Berhujan. Berpanas, berhujan. Belakang ni selagi tak salin kulit, kadang-kadang berapi. Hitam jangan ceritalah. Tapi sekarang tak adalah macam tu. Tapi ketahanan dulu itu menyebabkan kita lasak. Dan kita akan dilatih sepenuh-penuhnya untuk memperlengkapkan diri sebagai anggota bomba. Selepas pada itu dah habis 6 bulan, tak habis latihan kita. Kita akan ada lagi latihan lanjutan. Contohnya breathing apparatus. Penekanan yang perlu diberi khusus, kena ada khusus itu. Menyelamat di dalam lubang. Itu kena ada satu kursus yang lain. Jadi kursus-kursus yang lain kita akan ada kursus-kursus lanjutan dia. Jadi dari si kursus ni, daripada masuk bomba sampai nak keluar bomba pun tak akan habis. Tapi itulah dia cerita dia. Yang pertama adalah kursus asas, yang kedua adalah kursus lanjutan, dan yang ketiga adalah kursus compulsory. Okey. Jadi compulsory ni mesti dihabiskan. Ini untuk menjadi seorang ahli anggota bomba ahli yang bomba sebenar. Yang sebenar. Ini yang sebenar. Tapi kalau untuk kadet bomba pula, Tuan Nick, macam mana sebenarnya apabila murid-murid masuk kadet bomba tu, macam mana untuk bagaimana kadet bomba tu boleh mempersiapkan diri mereka menghadapi dunia sebenar tu? Jadi yang ini untuk kadet bomba ni tak samalah. Tak sama Tak samalah. Dia lembut lah. Dia lembut lah. Tapi maknanya nilai-nilai dalam asas kebombaan tu ada dalam untuk kadet bomba. Cuma lembut. Lembut. Jadi digarap dengan sedemikian rupa supaya tidak membebankan kanak-kanak, dan dia diajar mengikut silibus dia. Dia ada silibus yang perlu dihabiskan dalam masa, saya rasa certain time lah. Mungkin setahun, 2 tahun. Dia ada tahap-tahap yang tertentu yang terpaksa dia habiskan. Dah habis satu slot dia akan exam, habis satu slot dia exam. Di samping itu dia ada praktikal dia, kawat kaki, kawat operasi dan sebagainya. Dan saya juga nak ambil kesempatan di sini untuk berkongsi. Kita sekarang ini ahli bomba bukan kata hanya ahli bomba yang kursus 6 bulan tu. Dia ada satu lagi, bomba bantuan. Ada bomba bantuan? Bomba bantuan. Macam tu. Bomba bantuan ini dia punya kelayakan dia pun tak berapa rigid sangat. Dan dari segi latihan dia pun tak lama. Dia ada polis bantuan macam tu ke? Yang ini ya, betul. Dia orang ini akan mengisi jawatan-jawatan di balai bomba. Di balai bomba. Tapi secara kontrak lah. Jadi maklum sajalah, ini dasar kerajaan, dan dia orang akan mengisi pejawatan-pejawatan di balai bomba C dan balai bomba D. Ada taraf-tarafnya. Ada taraf-taraf dia. Jadi jangan kata jangan berputus asa. Kalau tak dapat jadi ahli bomba yang regular, mohonlah dulu untuk menjadi ahli bomba bantuan. Jangan putus asa, cuba dulu yang tu. Cuba dulu bantuan. Ramai juga bomba bantuan diserapkan kepada pasukan bomba regular lah. Baik, faham. Baik Tuan Nick, mungkin Tuan Nick boleh kongsikan apa harapan Tuan Nick kepada mungkin para remaja di luar sana ke, mungkin ada yang nak masuk berkecimpung, cuba untuk menjadi ahli anggota dalam Jabatan Bomba dan juga Penyelamat ni. Saya berharaplah supaya aspek keselamatan kebakaran dan keselamatan di air ini dipandang secara menyeluruh. Jadi maknanya yang pertama, saya nak menyeru kepada ahli-ahli kadet, kalau dah habis belajar besok pun janganlah lupa terus. Masuklah menyertai mana-mana persatuan ataupun
NGO yang boleh membawa kita ke landasan yang betul. Dan di samping itu saya juga nak mengambil kesempatan di sini untuk menyeru mana-mana murid-murid yang bukan ahli kadek bomba perlu juga mempelajari ilmu-ilmu berhubung dengan keselamatan kebakaran dan keselamatan di air, di mana Jabatan Bomba dan Penyelamat telah menyusun strategi untuk memberikan ilmu-ilmu berhubung keselamatan kebakaran dan keselamatan di air kepada keseluruhan murid-murid di sekolah. Sama ada dia persatuan apa, kesatuan apa pun, kita akan membantu dari sudut itu. Dan saya juga bermohon supaya janganlah disia-siakan bakat-bakat yang ada ini, dan kita berharap juga mana-mana agensi-agensi yang berkaitan, sama ada NGO ataupun jabatan kerajaan, dapat mengembeling tenaga-tenaga daripada bekas-bekas sama ada kadek bomba, kadek tentera, kadek polis dan sebagainya, untuk disatukan dan diberi kemudahan ataupun bantuan atau dorongan untuk berkhidmat kepada masyarakat mengikut kepakaran dan kebolehan masing-masing. Jadi maknanya kita juga nak menjamin supaya semangat kesukarelawan dalam belia itu dapat diperpanjangkan. Semangat kesukarelawan. Dan saya suka juga sebenarnya Tuan Nik dari awal tadi pun dok ulang berkenaan dengan keselamatan kebakaran dan juga keselamatan di air. Terutamanya kepada murid-murid. Yalah, kita tak nak ada tragedi lemas. Berlaku kehilangan nyawa disebabkan kebakaran. Saya rasa insiden ataupun tragedi ini mungkin boleh dielakkan sekiranya kita ada ilmu, contohnya dengan menyertai kalau murid-murid di sekolah kadek bomba contohnya. Baik, terima kasih Tuan Nik Zulkifli kerana sudi meluangkan masa pada hari ini selaku ikon badan beruniform bomba. Semoga berjumpa lagi. InsyaAllah. Kalau tak di sini mungkin di Miri ke? Di Miri. Di tempat saya melawat balik ke Balai Bomba yang pernah Tuan Nik berkhidmat, dan semoga apa yang kita kongsikan pada hari ini memberi manfaat dan semoga murid-murid terinspirasi di luar sana. Terus bersama kami untuk bersama Ikon di Didik TV KPM. Bye.